Sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammi bil khair ya fattah ya fattah ya alim ya alim wa bika nasta'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekejap ya, saya jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Baharia, Makcik Nurul Aini, Ibu Selamah, Makcik Nid Nurizan. Alhamdulillah. Ibu ayah, hari ini hari Khamis, bersamaan 26 November 2020. Pagi ini tajuk pengajian kita adalah ulang kaji sorof. Jadi kalau nanti Tuan Haji Nasir nak tulis ulang kaji sorof, tajuknya isim maf'ul. Tajuknya isim maf'ul, ya. Tajuk kita hari ini ulang kaji sorof isim maf'ul. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu saya nak tanya ibu ayah dekat sini, siapa antara ibu ayah ni yang dah khatam belajar sorof Al-Miftahi? Siapa yang dah khatam sorof Al-Miftahi peringkat pertama, komen khatam. Siapa yang belum siapa yang belum habis lagi belajar, maksudnya intake ke-9 sekarang, komen belum khatam. Siapa yang memang tak pernah ikuti sebarang pengajian sorof Al-Miftahi peringkat pertama, komen tak pernah. Siapa? Siapa yang dah khatam, komen dah khatam. Siapa yang intake ke-9, komen belum khatam. Siapa yang memang tak pernah join, komen tak pernah. Saya nak tengok. Ibu Wasnah bukan tak pernah, Ibu Wasnah sedang, belum. Ibu Wasnah belum khatam. Sekarang ni Ibu Wasnah tengah belajar, intake ke-9. Ibu Rahid belum khatam. Okey. Haji Abdul Wahab, okey. Haji Abdul Wahab belum khatam lagi. Ibu Rosa tak baca lagi, okey, tak apa. Okey. Jadi ibu-ibu yang dah khatam dan ibu-ibu yang dah khatam dan dah tulis siap-siap dalam buku ataupun laptop, dah tulis salin apa yang saya ajar dalam audio syarah surah Al-Miftahi dan belum dapat edisi khas, nota edisi khas surah Al-Miftahi peringkat pertama, boleh ambil video nota yang ibu dah salin, ambil video lengkap dalam 1 minit macam tu daripada awal sampai habis, bagi pada saya, baru layak untuk dapat nota edisi khas. Nota edisi khas itu sangat bagus, dia berwarna dan dia membantu para peserta surah Miftahi peringkat pertama. Tapi siapa yang tak belajar lagi, saya tak izinkan untuk ada nota tu. Kalau nak dapat nota tu, mesti belajar sampai habis, dah salin sampai habis, baru saya beri. Kerana saya tak jual. Saya bagi yang ditulis oleh sepupu saya tu, saya bagi percuma saja, hanya pada mereka yang bersungguh-sungguh. Jadi siapa yang nak, dia kena ikuti pengajian. Siapa yang sedang ikuti pengajian,
dan sedang tulis nota, pastikan tulis nota sampai pelajaran 20 baru saya bagi. Boleh goyang insya-Allah ya. Okey. Maaflah saya tak izinkan ibu-ibu dah dapat bagi pula pada orang lain, tak boleh. Walaupun kawan ibu sendiri yang ikuti pengajian grup yang belum habis. Selagi tak habis, ibu ayah tolong jangan selagi tak habis saya tak bagi. Siapa pun, saya tegas benda ni ibu ayah insya-Allah untuk saya nak lihat siapa yang betul-betul komitmen ikuti pengajian insya-Allah. Okey ibu ayah. Isim maf'ul ibu ayah. Saya nak tanya ibu ayah, isim maf'ul pelajaran yang keberapa kita belajar? Dalam surah Al-Miftahi, isim maf'ul pelajaran yang keberapa? Yang ke-20 ibu ya, insya-Allah. Okey. Sebelum saya teruskan, ibu-ibu yang dah dapat nota edisi khas, saya tanya, membantu tak nota tu? Ibu-ibu yang dah dapat nota edisi khas, adakah nota itu sangat membantu ibu-ibu ya? Harap nota tu membantu ibu ayah insya-Allah ya. Nota tu sangat kemas dan sangat teliti dibuat oleh Muhammad Khairil, peserta kita daripada grup bulan Jun, intik yang keempat ke intik kelima. Ni ibu ya. Okay. Siapa yang nak pastikan ambil video nota yang ditulis insya-Allah. Alhamdulillah. Okey ibu ya, nota 20 adalah nota 20 isim maf'ul. Ibu lagi saya nak tanya ibu ya. Dalam kotak tasrif 8, isim maf'ul terletak pada kotak yang keberapa? Dalam kotak tasrif 8, isim maf'ul terletak dalam kotak yang keberapa? 8. Betul Ibu Maimunah ya, kotak yang ke-8. Alhamdulillah. Okey, Ibu ayah, kita tengok. Isim maf'ul kalau ia datang daripada sulasi mujarrad yang fi'il madhinya 3 huruf, contohnya fataha dan macam-macam yang lain, 3 huruf, maka isim maf'ulnya datang atas wazan apa Ibu? Betul Haji Nasir ya, maf'ulun. Boleh tak salah seorang ibu ayah tulis dalam bahasa Arab? Ejaan maf'ul macam mana? Ejaan maf'ulun. Nanti bila ada yang kongsikan, nanti siapa yang tak tahu, yang belum belajar lagi, tulis terus. Ya, tulis terus. Cuba tulis dalam bahasa Arab ibu ayah. Maf'ulun, betul macam tu ya. Mim fa ain waw lam. Mim fa ain waw lam. Maf'ulun. Macam tu ibu ayah ya. Maf'ulun. Okey. Itu satu. Kita akan bincangkan 4 isim maf'ul pada hari ini. Kerana mustawa 1, saya bagi 4 isim maf'ul. Pertama atas wazan maf'ulun. Yang kedua, kalau bab if'al ibu ayah, kalau bab if'al, isim maf'ulnya datang macam mana? Kalau bab if'al. Macam mana ibu ayah? Kalau bab if'al, isim maf'ulnya datang atas wazan apa? Muf'alun. Betul Ibu Hashimah? Muf'alun ya. Muf'alun. Muf'alun. Okey. Kemudian ibu ayah, sebelum tu ibu ayah yang baru belajar ataupun baru dengar, baru tengok pengajian dengan saya dan tengok apa yang kita bincangkan ni macam tak faham, lepas tu terus nak left group, nak left pengajian. Kalau kerana itu, kalau kerana lain tak kuat, kerana kerja tak apa. Tapi kalau hanya kerana tak faham, terus tinggalkan pengajian, yang macam ni saya memang tak nak ambil tahu sangat. Saya tak nak bantu sangat. Tapi kalau siapa yang dia baru ikuti pengajian dan dengar ni tak faham apa-apa Ustaz isim maf'ul, tapi dia masih nak dengar, yang macam ni saya doakan Allah bagi kefahaman pada dia. Tapi kalau hanya setakat dengar isim maf'ul, apa benda if'al, tak pernah dengar, kata nak belajar bahasa Arab, tapi bila dengar macam ni sikit pun terus lah fed up lah, tak faham aku. Macam ni sampai bila pun, kalau macam ni attitude, takkan faham bahasa Arab. Okey, boleh goyang insya-Allah ya. Jadi siapa yang baru ikuti pengajian dan tak faham, dengar dulu. Kita habislah pukul 9 suku. Jangan risau insya-Allah. Dengar dulu. Biasa kalau dah dengar ulang kali, Allah bagi faham sikit insya-Allah. Okey, ibu ayah.
Oh, perlahan. Suara saya perlahan. Yang lain dengar suara saya kuat tak, Ibu Ayah? Okey kan? Okey. Kalau jelas, maksudnya line sana tak kuat lah. Line sana tak kuat. Okey. Kalau ibu ayah yang lain tak kuat, keluar balik, boleh masuk balik insyaAllah. Okey. Oh, tadi Azmi itu Ibu Asimah lah ya. Okey, okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan. Kalau bab taf'il, isim maf'ulnya datang atas wazan mufa'al. Mufa'alun. Mufa'alun. Kalau bab mufa'alah, bab fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, isim maf'ul datang atas wazan mufa'alun. Mufa'alun. Okey. Sekarang ni Ibu Ayah, kita ada 4 wazan isim maf'ul yang kita nak bincang. Pertama, maf'ulun, iaitu yang fi'il madhinya 3 huruf. Kemudian muf'alun daripada bab if'al. Mufa'alun daripada bab taf'il, dan mufa'alun daripada bab mufa'alah. Saya beri contoh dulu Ibu Ayah atas wazan maf'ulun. Ni yang biasa orang duk sebut, tapi orang Melayu duk sebut benda ni tapi tak tahu itu sebenarnya itu adalah isim maf'ul dan maknanya tak baik. Biasa tak dengar orang kata mala'on betul dia ni? Biasa tak dengar ibu yang kata mala'on betul? Biasa dengar tak? Mala'on ni. Maaflah kasar berbahasa. Apa maknanya ibu mala'on tu, apa maksudnya? Mala'on tu duk sebut mala'on. Apa benda mala'on tu? Tahu tak mala'on tu apa? Duk demo, duk gurau-gurau masuk TV pun, cerita TV pun ada sebut mala'on. Tahu ke tidak mala'on tu apa? Apa maksud mala'on ibu ni? Macam negatif ya, Ibu Rasidah kan? Apa maksud mala'on? Siapa tahu? Okey, tak apa. Betul Ibu Rahil. Dilaknat Ibu Ayah. Tengok, saya tulis ya. Okey. Dia 3 huruf sebenarnya. Dia 3 huruf, saya tulis ya, kejap. Saya tengok kamus fi'il madhinya macam mana, kejap ya. Kejap Ibu Ayah, saya cari kamus kejap. Okey. Ibu Ayah, dia daripada bab la'ana yal'anu. La'ana yal'anu. Okey. La'ana yal'anu. La'ana yal'anu maksudnya melaknat. Apa maksud laknat? Laknat ni maksudnya jauh daripada rahmat Allah. La'ana yal'anu. Fa'ala yaf'alu. Okey, 3 huruf kan? 3 huruf. Bila fi'il madhinya 3 huruf, isim maf'ulnya datang atas wazan maf'ulun. Maka la'ana, fa-nya mana? Lam. La'ana. Lam tu fa fi'il. La'ana, ain tu ain fi'il. Fa'ala. Nun tu kita panggil sebagai lam fi'il. Kan? Fa'ala. La'ana. Fa'ala. La'ana. Begitu. Okey? Jadi boleh bila jadi maf'ulun atau wazan maf'ulun, dia jadi mal'unun. Mal'un. Macam mana je mal'un ibu dalam bahasa Arab? Mal'un, mim, lam, ain, waw, nun. Cuba je. Mal'un. Macam mana je mal'un? Mim, lam, ain, waw, nun. Jadi mal'un, apa maksud mal'un? Yang dilaknat. Yang kena laknat. Yang dilaknat. Jadi patut tak kalau kita duk gurau-gurau sebut macam tu, macam Kak Wan tulis. Patut tak kalau kita gurau sebut mala'un betul? Kita duk sebut aja tak tahu maknanya apa. Kan? Jadi mala'un tu mal'un tu dilaknat. Jadi kalau dengar suami-suami ke anak-anak ke duk gurau-gurau sebut, mala'un, lama tak nampak kan? Jangan bagi. Itu maksudnya, oi, orang yang dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat siapa? Fir'aun, syaitan.
Yang Allah sebut dalam Quran. Boleh buat ya insya-Allah ya. Okey. Siapa yang tahu malmun ini rupanya isim maf'ul. Siapa yang baru tahu, siapa yang dah tahu. Boleh tak komen? Siapa yang baru tahu, siapa yang dah tahu. Dah tahu komen ulang kaji lah. Yang dah tahu komen ulang kaji. Siapa yang baru tahu? Oh ramai baru ya Allah. Ramai baru tahu. Jadi ibu, jadi buruklah maknanya kan? Jangan sebutlah. Kak Wan ulang kaji, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi itu kita panggil isim maf'ul. Siapa lagi nak bagi? Saya buka contoh ibu ayah. Tulis, tolong tulis. Apa lagi atau wazan maf'ulun yang ibu ayah biasa dengar? Apa lagi? Tolong. Siapa nak kongsi ibu ayah? Tak apa, saya tunggu. Perkataan yang ibu ayah biasa dengar, bunyi dia maf'ulun ataupun mufa'alun ataupun muf'alun ataupun mufa'alun. Cuba. Okey, ibu ayah. Kita sebut Mekah. Mekah al apa? Ibu tulis Mekah al Mekah al apa? Al-Mukarramah. Al-Mukarramah double ra ya. Double R tu. Double ra pula, double R. Kalau kita tulis ra tu sabdulah Al-Mukarramah. Jadi ibu dia daripada karramah, ra sabdu. Karramah. Karramah. Okey, dengan ra tu sabdu kan. Karrama yukarrimu. Apa maksud karrama? Memuliakan. Karrama telah memuliakan. Okey. Siapa yang sahabat yang ada gelar dalam kita mendoakan dia, kita sebut karrama. Sahabat apa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kita doakan karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Ya, kenapa? Kerana dia tak pernah sembah, dia tak pernah mensyirikkan Allah. Sejak kecil lagi tak pernah mensyirikkan Allah. Karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi boya fi'il madhinya karrama. Kaf, ra, sabdu, mim. Karrama. Fi'il mudhari' ma'rufnya yukarrimu. Fa'ala yufa'ilu. Okey? Masdarnya taf'ilan, takriman. Isim fa'ilnya mukarrim. Orang yang memuliakan, mukarrim. Mukarrim, orang yang memuliakan. Tapi kalau yang dimuliakan, mukarram. Biasa tak dengan nama Sultan Al-Mukarram? Biasa dengar tak? Ya, gelaran Sultan Al-Mukarram kan? Jadi ibu ayah Al-Mukarram maksudnya yang dimuliakan. Al-Mukarram. Soalannya ibu ayah, kenapa Mekah Al-Mukarramah? Kenapa tak Mekah Al-Mukarram? Soalannya. Kenapa Mekah tak disebut Al-Mukarram? Kenapa Mekah disebut Al-Mukarramah? Kerana muannas. Apa yang muannas ibu Asimah? Apa yang muannasnya? Mekah. Soalan saya, apa yang muannas? Jawapannya Mekah. Apa alamat muannasnya? Baru alamat muannasnya adalah ta marbutah. Mekah ya. Okey. Mekah. Jadi Al-Mukarramah, kenapa Al-Mukarramah tu ada ta marbutah? Kerana ia adalah sifat kepada Mekah. Mekah yang macam mana? Sifat kan terjemahnya yang. Budak yang pandai. Gajah yang besar. Yang tu sifat. Sifat. Rumah yang cantik. Yang tu sifat. Jadi Mekah yang dimuliakan, maka Mekah tu dah muannas. Maka sifat dia pun kena datangkan dengan muannas juga. Maka didatangkan tamarutah al-mukarramah. Jadi Mekah al-mukarramah, al-mukarramah tu isim maf'ul rupanya, tapi isim maf'ul muannas. Isim maf'ul muannas untuk siapa? Untuk Mekah yang muannas. Jadi apa ya? Selama kita sebut Mekah Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, siapa yang, tak apalah, kita ulang kaji ya. Siapa yang dia baru tahu Al-Mukarramah tu isim maf'ul, siapa yang ulang kaji? Saya masih lagi nak tahu. Siapa yang baru tahu dan siapa yang ulang kaji
Al-Mukarramah tu isim maf'ul. Jadi, boleh kata hampir majoriti baru tahu. Jadi saya nak tanya Ibu Ayah, patut tak Ibu Ayah berasa Ibu Ayah dah pandai bahasa Arab? Patut tak saya dan Ibu Ayah kita berasa kita dah pandai bahasa Arab, dah tahu bahasa Arab? Tak, tak patut, sangat-sangat tak patut. Tapi ini yang banyak berlaku Ibu Ayah, ini yang banyak berlaku. Kerana kita pernah belajar sekolah agama, kerana kita pernah ambil bahasa Arab masa sekolah menengah dulu, kerana kita mungkin pernah ambil, mungkin sekarang kita mengajar sekolah pasti ke, sekolah rendah Islam ke, sekolah menengah Islam dan mengajar bahagian agama, orang panggil kita ustaz, ustazah. Lalu kita berasa kita dah tahu bahasa Arab. Inilah, maaf saya kata Ibu, inilah penyakit terbesar orang Melayu yang kita rasa kita pandai bahasa Arab, sebenarnya kita ni banyak tak tahu. Jadi tujuan saya buat kelas macam ni, kita nak sedarkan. Bukan untuk kita saling melihat saya pandai, yang belajar tak pandai, tak. Saya nak buka, timbulkan rasa yang kita patut tahu bahasa Arab. Yang kita patut sedar yang kita ni masih terlalu naif dalam bahasa Arab. Termasuklah yang cakap. Boleh buat insya-Allah ya. Kita kena rasa macam tu. Okey. Jadi Al-Mukarramah. Lagi saya nak tanya Ibu ya, kenapa Mekah tak ada alif lam? Mekah tak ada alif lam, tapi Al-Mukarramah ada alif lam. Kenapa? Kerana Mekah memang nama tempat Ibu, nama tempat dan tak payah ada alif lam. Macam nama orang. Kan kita ada belajar sebelum ni, nama orang tak payah masuk alif lam. Nama orang tu dah memang khusus dah. Jadi Ahmad macam tu, saya kata Ahmad yang mulia. Ahmad yang mulia, yang dimuliakan. Ahmad yang dimuliakan. Saya kata Ahmad Al-Mukarram. Fatimah yang dimuliakan. Fatimah Al-Mukarramah. Contoh macam tu lah. Macam tu ya. Okey. Kenapa Ahmad dengan Fatimah tak ada alif lam? Pasal itu dah memang nama khas. Boleh boleh insya-Allah. Okey, bagaimana dengan Madinah? Ibu yang Madinah kita sebut apa? Madinah Madinah Al apa Ibu? Madinah Al apa? Al-Munawwarah. Al-Munawwarah. Jadi buaya fi'il madhinya nawwara. Nun waw sabdura. Nawwara. Fa'ala nawwara. Al-Munawwarah betul ya. Kak Wan, okey. Ibu ayah macam mana eja cahaya bahasa Arab nur? Macam mana eja nur bahasa Arab? Nur nun waw ra kan? Nun waw ra maknanya cahaya, nur cahaya. Okey, nun waw ra betul ya. Nur cahaya. Nur tu cahaya, tapi kalau nawwara mencahayakan, menerang-menerangkan. Ya, memberikan terang benderang. Itu nawwara. Memberikan cahaya yang terang benderang. Itu nawwara. Mudhari'nya yunawwiru. Masdarnya tanwiran. Biasa tak dengar sekolah agama kat Malaysia ni ada beberapa sekolah agama namanya tanwiriyah. Biasa tak dengar nama sekolah agama tanwiriyah. Kat Johor ada, banyak tempat kat Malaysia ni ada tanwiriyah. Biasa dengar kan Ibu ya? Tanwir, di Muar ada, betul di Muar ada universiti. Terkenal sekolah tu ya, tanwiriyah. Tanwir ni maksudnya memberi cahaya. Memberi cahaya yang terang benderang gitu. Kalau orang yang memberikan cahaya munawwir. Orang yang memberikan cahaya, orang yang datang dan dibawa cahaya kat tempat tu dipanggil munawwir. Munawwir. Biasa dengar tak nama munawwir? Cerita apa dulu? Hantu kat Limah tu. Pak Menawir kan nama dia. Kan? Munawwir maksudnya orang yang mencahayakan. Tapi kalau orang ataupun apa-apa benda yang diberikan cahaya ataupun yang bercahaya-cahaya dipanggil munawwar. Munawwar. Jadi kalau kita pergi dekat negara Arab, orang Arab tengok kita, dia kata, "Masya-Allah Syekh, anta munawwar." Anta munawwar. Apa maksud munawwar? Muka kamu ni kalau tengok macam cahaya tengok muka kamu. Anta munawwar. Boleh bu? Munawwar maksudnya bercahaya, nampak bercahaya. Jadi Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Madinah Al-Munawwarah? Kerana
apa ni? Dia bercahaya-cahaya. Dia al-munawwarah yang terang benderang, yang bercahaya-cahaya. Okey. Soalan saya Ibu, kenapa al-munawwarah dengan ta marbutah? Kenapa? Kerana muannas. Apa yang muannas? Kerana kalimah Madinah muannas. Betul ya, Ibu Rahil, Haji Nasir? Okey. Satu lagi boy. Mana betul? Mana betul? Madinah Al-Munawwarah ke Madinah Al-Munawwarah ke ataupun Al-Madinah Al-Munawwarah? Mana betul? Madinah ke Al-Madinah? Mana yang betul Ibu? Madinah Al-Munawwarah ke Al-Madinah Al-Munawwarah? Okey, semua okey. Kira semua sepakat Madinah ya? Okey, semuanya sepakat Madinah. Alhamdulillah. Okey, jawapan Ibu Yah adalah masya-Allah salah. Jawapan Ibu Yah salah. Tak apa. Tadi pun saya sebut Madinah Al-Munawwarah tadi kan? Okey, dengar betul-betul. Tak apa, memang kita ingat Ustaz Madinah kan nama tempat. Kan nama khas kan Madinah tu. Okey, Ibu Yah macam ni. Sebenarnya Madinah ni secara asas Madinah ni terjemahnya bandar. Madinah ni secara asas terjemah Madinah adalah bandar, kota. Kota. Contoh saya kata, Aina tazhab ya Kamil? Puan Aisyah bukan dua-dua, yang betulnya yang Al-Madinah saja. Yang Madinah tu ada dengan saya terangkan. Okey? Okey? Aina tazhab ya Kamil? Mana kamu pergi Kamil? Ana azhab ila Al-Madinah. Saya pergi ke Madinah. Saya pergi ke Madinah. Ke Madinah, ke bandar. Saya kata saya pergi ke bandar. Ana azhabu ila al-Madinah. Saya pergi ke bandar, pergi ke kota. Nampak? Tu al-Madinah bila masuk alif lam, kota masuk alif lam dia jadi khusus. Kota mungkin pergi ke kota bandar kat KL ke apa ke, tak kisahlah. Tapi kalau Madinah Al-Munawwarah, kita sebut Al-Madinah dan kita tambah Al-Munawwarah menunjukkan specialnya. Ana azhabu ila al-Madinah al-Munawwarah. Saya pergi ke Madinah Munawwarah. Bila kita kata al-Madinah saja mungkin dia pergi kat kota-kota bandar mana-mana kat Malaysia ni. Kan? Ataupun dia pergi ke satu kedai namanya Al-Madinah. Ada tak Ibu Ayah? Nama kedai restoran Al-Madinah kat Malaysia ada tak? Ada kan? Ada kan? Nak tak dengar satu cerita? Cerita ni agak lucu sikit lah. Saya bawa adik bongsu saya bawa pergi umrah tahun 2016. Saya buat pergi umrah pergi 2016 dan masa tu kita ada dekat Madinah. Dekat Madinah, kawan dia kontak dia. Nama adik saya Amiruddin, kat mana? Oh, saya ada dekat Madinah. Saya dekat Madinah. Yang dimaksudkan Madinah tu Madinah dekat Saudi lah. Yang kawan dia beria pergi restoran Madinah kat Rawang. Siapa tahu? Rawang tu ada restoran Al-Madinah. Kawan tu tunggu. Adik saya tak muncul-muncul. Amiruddin, kamu ni kat mana sebenarnya? Kata kat Madinah. Saya kat Madinah sejam dah. Mana kamu ni? Lah, saya kat Madinah kat Saudi, bukan Madinah dekat Rawang. Okey. Jadi Boya, apa nak bagi tahu ni? Okey, kalau nak kata Al-Madinah yang kat sana tu, Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh Boya? Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa yang kita nak fokus? Tengok pada Al-Munawwarah. Al-Munawwarah tu isim apa? Isim maf'ul. Tapi kenapa ada ta marbutah Ustaz? Kerana Al-Madinah itu muannas. Okey, insya-Allah Ibu Ayah ya. Boleh insya-Allah. Okey, bagi lagi apa-apa lagi isim maf'ul yang Ibu Ayah tahu? Saya dah bagi 3 dah. Jangan saya seorang bagi, cuba Ibu Ayah fikirkan. Saya tunggu. Apa-apa perkataan yang Ibu Ayah biasa dengar, biasa jumpa dan Ibu Ayah rasa. Walaupun Ibu Ayah mungkin tak yakin tapi rasa itu isim maf'ul, kongsikan tak apa. Kalau salah-salah lah, apa nak malu. Dia penyakit kita Melayu ni takut salah, nanti malu. Allah, kalau susah nak macam tu belajar ilmu. Kalau saya jenis macam tu takut salah, dulu saya tak cakap dah Arab. Okey, Ibu Marusah macam ni jadi Ibu Marusah? Al-Mukhlisin ke? Al-Mukhallasin ke macam mana? Al-Mukhlasin ke macam mana?
Boleh tak Ibu Marusah tolong sebutkan macam mana? Kalau macam tu mukhlisin. Okey, bagus Ibu Marusah ya. Ibu Marusah bagi al-mukhlisin. Al-mukhlisin bukan isim maf'ul Ibu, itu isim fa'il. Isim fa'il daripada akhlasa. Akhlasa ikhlas, mengikhlaskan diri. Akhlasa mudhari'nya yukhlisu, masdarnya ikhlasan. Ikhlas tu adalah masdar. Ikhlasan, isim fa'il mukhlis. Orang yang ikhlas dipanggil mukhlis. Seorang yang ikhlas mukhlis. Dua orang yang ikhlas mukhlisani. Ramai orang yang ikhlas mukhlisuna. Asalnya dengan waw nun, mukhlisuna. Tapi setengah keadaan boleh dibaca dengan mukhlisina. Kan? Macam kita takbir raya tu kan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Mukhlisina. Tu isim fa'il Ibu Marusah ya. Bukan isim maf'ul. Siapa-siapa lagi boleh bagi Ibu ya insya-Allah? Contoh lagi? Okey Ibu. Bagus Ibu Maimunah, sangat bagus, sangat bagus. Mansur. Okey. Okey. Mansur, kita ambil Mansur tadi ya, Mansur. Daripada Nasara. Nasara yang suruh. Ada nama Haji Nasir kan? Okey. Admin kita Haji Nasir. Nasara yang suruh, bab fa'ala yaf'ulu. Apa masdarnya Ibu? Nasran. Nasran. Awal pagi tadi sebelum subuh tadi ada ibu tanya pada saya, okey, pasal ibu ni intik ke-9 baru belajar masdar. Semalam saya bagi bab masdar. Ibu tanya, ada tak contoh masdar yang digunakan dalam ayat? Saya bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah, nasru tu nasara yang suruh, nasran. Kalau tasrif nasran lah. Tapi dalam ayat tadi nasru adalah masdar yang menjadi fa'il kepada jaa. Itu pening kepala kami. Cukup tahu nasrullah tu, nasru tu masdar. Okey. 4. Isim fa'il, fa'il, nasir, fa'ilun, nasirun. Maka nasara yang suruh isim fa'ilnya adalah nasir. Maka nama Haji Nasir adalah isim fa'il. Okay, kalau telah ditolong nusira, telah ditolong nusira. Sedang ataupun akan ditolong yunsaru. Yunsaru. Kan Quran, wa ma hum yunsarun, ataupun wala hum yunsarun, wala hum yunsarun. Nantilah mereka diberikan pertolongan, orang-orang ahli neraka lah, ya. Siapa-siapa pun tak ditolong mereka. Kemudian masdar nasran. Isim maf'ul mansurun. Nasir orang yang menolong. Mansur orang yang ditolong. Macam tu. Mansur orang yang ditolong. Bagus. Ibu Maimunah punya contoh ya. Tadi Ibu Rahil kata mukhlasin. Betul. Mukhlasin. Mukhlas. Contoh isim maf'ul. Betul. Masya Allah. Lagi Ibu ya, apa lagi contoh? Tolong bagi. Masyhur. Bagus Ibu Asimah. Masyhur. Bagus. Masyhur maksudnya orang yang masyhur. Bahasa kita pun masyhur juga. Betul? Masyhur orang yang dikenali. Yang dikenali. Bahasa kita pun yang masyhur. Masyhur contoh isim maf'ul. Betul Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Lagi Ibu. Ibu tiap-tiap ada contoh yang diberikan dan contoh itu betul, Ibu salin lah. Salin. Tulis isim maf'ul. Ini contohnya. Mana yang salah tadi pun Ibu tulis juga, tapi bila salah Ibu pangkahkan. Kan ada Ibu bagi contoh kan? Tulis contoh tu tulis, tapi bila saya kata salah, Ibu salahkanlah, menunjukkan oh contoh tu salah. Jangan ambil yang betul saja. Betul salah dua-dua Ibu tulis. Yang betul Ibu tanda right, yang salah Ibu pangkahkan gitu. Okey. Contoh lain Ibu ya. Bagus Ibu Asimah, maktub. Biasa kita sebut termaktub. Bahasa kita pun termaktub. Okey, bagus sangat.
Daripada kataba yaktubu. Boy, apa terjemah kataba yaktubu? Apa terjemahnya? Kataba yaktubu masdarnya kitabatan dengan tambah butuh. Kitabah, tulis, betul tulis. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang ataupun akan menulis. Kitabah dengan tambah butuh belakang. Kitabah ataupun kitabatan, tulisan. Tengok, tambah tamarbutoh lain makna. Kalau tak ada tamarbutoh macam-macam mana? Ibu, masdarnya. Masdarnya kitabatan ataupun kitabah. Kalau tak ada tamarbutoh jadi macam mana, ibu? Kitab kan? Jadi kitab. Kitab bukannya tulisan. Kitab buku. Kitab terjemahnya buku. Okey. Orang yang menulis isim fa'il kepada kata apa? Katib. Katibun. Katib. Okey. Kan? Kiraman katibin. Kan? Kiraman katibin. Para malaikat penulis yang mulia-mulia belaka. Katibin, para malaikat yang mencatat segala amalan. Okey? Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu semua buat. Jadi boy ya, yang menulis kita panggil katib. Boy ya, kerja apa selain daripada penulis lah kan? Kerja apa yang kerjanya menaip aja. Dia kerja kat pejabat dan kerjanya type aja kerjanya. Apa nama pekerjaan tu? Dalam bahasa Melayu, apa dia? Okey. Jurutype. Okey, jurutype. Yang lagi selain jurutype, dia bukan kerjanya menaip saja. Dia kebanyakan kerjanya menaip lah, bukan type saja. Kerani, bu, kerani. Nama kita tahu kerani. Kerani kan, kerani bukannya type saja, ada kerja lain dia buat, tapi kebanyakan kerjanya menaip lah. Oleh kerana kerani dia banyak menaip, maka kerani dalam bahasa Arab dipanggil katib. Kerani dalam bahasa Arab kita panggil katib isim fa'il. Jadi yang menulis katib, yang ditulis maktub. Itu kata telah termaktub dalam buku, maksudnya telah ditulis. Maktub tu maksudnya ditulis. Betul Puan Aisyah. Katib yang menulis. Kalau yang ditulis maktub, maktub. Maka bahasa Melayu kita pun ambil perkataan itu, maknanya yang telah tertulis, yang termaktub, yang tertulis. Nampak tak ibu ya? Oh, Ustaz, maktub tu bahasa Arab ya, isim maf'ul. Ya ibu. Ibu ya, bila kita belajar macam ni, kita nampak tak bahasa Melayu ni kaya bahasa Arab? Nampak tak? Ke ibu tak perasan? Nampak tak ibu ya, bahasa Melayu ni sangat kaya dengan bahasa Arab. Pasal tu sebenarnya kita ni belajar bahasa Arab mudah. Kenapa? Bahasa kita dah berlambak-lambak kalimah, paling kurang 3,000 kalimah yang diambil dari bahasa Arab. Bahasa Melayu ni boy ya, paling kurang 3,000 kalimah yang diambil dari bahasa Arab. Itu ibu, itu khatib dengan kha, bagus. Itu khatib dengan kha, khatib ya. Jenis kha alif ta ba ke ya. Confirmkan balik. Nah, khatib itu khatib ibu ya. Itu khatib. Itu khatib. Macam tu. Kha alif ta ba, khatib. Maksudnya orang yang berkhutbah. Okey, jap. Kenapa dipanggil orang berkhutbah sebagai khatib? Saja saya pasal ibu dah sebut tadi. Tadi pasal kita bincangkan tadi katib, tapi Ibu Asimah tanya pasal khatib. Okey. Ibu Asimah, khatib lain tu katib ka alif taba, khatib kha alif ta ba. Daripada khataba, khataba ni berdepan, khataba berdepan. Jadi Ibu Asimah dan Ibu Ayah semua, kalau orang berkhutbah, dia pergi depan orang ke membelakangi orang? Mendepani audien ke membelakangi audien? Mendepani audien kan, berdepan dengan audien. Takkanlah ibu ya baca khutbah
Tapi terbalik. Membelakangi audien. Kita khatib menghadap ke kiblat dan membelakangi audien. Agak-agak masuk metro mau surat depan besoknya. Masa apa? Pelik ya amat kan. Bila kita kata berkhutbah, kena berdepan lah. Itu dia panggil khutbah tu berdepan. Pasal tu dalam dhamir, yang pihak ketiga kita panggil ghaib. Orang depan kita panggil mukhatab. Macam tu. Okey, habis. Boleh Ibu ya? Ibu, kita ada lagi 4 minit. Bagi satu lagi contoh. Ibu, satu lagi contoh. Ibu Nurhati bagi 2 terus. Maklum dengan ma'ruf. Bagus Ibu. Okey, kita ambil yang Ibu Haiti bagi tadi ya, Ibu Rahim ya. Maklum dengan ma'ruf. Okey, maklum adalah isim maf'ul daripada alima ya'lamu. Fi'il madhinya alima 3 huruf. Mudhari'nya ya'lamu, maksudnya tahu. Orang yang tahu isim fa'il, orang yang tahu fa'il, alim, fa'ilun, alimun. Jelas Ibu ya? Okey. Maka isim maf'ulnya maf'ulun, ma'lumun, alim yang tahu, ma'lum yang diketahui. Terjemah isim maf'ul yang di. Isim fa'il yang maksudnya orang itulah. Alim yang tahu, ma'lum yang diketahui. Macam tu. Okey. Satu lagi, Ibu Hatim bagi ma'ruf. Ma'ruf daripada arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Arafa ya'rifu. Apa maksud arafa ya'rifu? Kenal. Bukan tahu, kenal. Bagus ya contoh Ibu tadi. Ibu Haiti bagi. Kalau alima ya'lamu, alima fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Alima tahu saja. Tahu. Tahu belum tentu kenal. Ibu ya. Tahu belum tentu dia kenal. Orang yang alim belum tentu dia arif billah. Orang yang alim, dia tahu ada Allah Ta'ala tu ada. Dia tahu Allah Ta'ala ada. Tu alim. Tapi kalau orang yang arif, dia kenal siapa Tuhan dia. Dia kenal Allah. Ada orang dia tahu Allah tapi dia tak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita tak berani nak langgar perintah Allah Ta'ala. Ramai orang yang tahu Allah tapi dia tak kenal Allah. Maka walaupun dia tahu Allah Ta'ala itu ada, tapi dia berani langgar perintah Allah. Kerana apa? Kerana dia hanya tahu, dia tak kenal. Tapi kalau orang yang kenal Allah Ta'ala itu macam mana? Allah Ta'ala itu seorang pula. Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha penyayang, maha pengasih. Masa yang sama, azab Allah Ta'ala juga maha dahsyat. Dia kenal siapa Allah Ta'ala, dia kenal siapa Tuhan dia, dia takkan berani langgar perintah Allah. Jadi beza. Alima ya'lamu, tahu. Arafa ya'rifu, kenal. Maka orang yang kenal dipanggil arif. Orang yang kenal hukum hakam bukan saja tahu, bahkan dia kenal, betul-betul tahu. Bukan tahu biasa, tahu yang betul-betul. Dia mahir hukum hakam, maka kita panggil yang arif. Kat mahkamah, yang arif, yang tahu, yang kenal hukum hakam. Okey? Orang yang kenal Allah dipanggil arif billah. Arif. Ramainya arifin. Arifin. Kalau nama orang Zul Arifin, maksudnya dia adalah satu orang yang ada ramai pengikut-pengikut yang arif dengan Allah Ta'ala. Dia seorang yang guru, mursyid yang anak muridnya Masya Allah semua kenal Allah Ta'ala. Itu Zul Arifin. Kenapa Ibu senyum? Saya bukan sebut nama pelakon pun. Adakah pelakon nama Zul Arifin? Ada. Pelakon nama Kamil adalah. Salih Kamil. Ibu ayah ada. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah. Okey. Ada Zul Arifin Bandar Sadar tu kan. Saya kenal je, kata kenal. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.